Rasulullah ajarkan pula akhul muslim, saudara Islammu yang lain. Itu adalah antara sebaik-baik sedekah. Kerana sedekah dalam berbentuk ilmu ini, dia menjadikannya satu pahala yang tidak putus. Tidaklah apabila seseorang tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya, tidaklah seseorang itu apabila dia menyampaikan ilmu disampaikan oleh seorang yang lain itu akan mendapat pahala, dan tidak juga mengurangkan pahala orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Maknanya kalau kita dapat satu, orang kita ajak tu dia bagi tahu kat orang, dia dapat satu, kita pun dapat satu. Sama macam tok guru kita yang ajak kat kita dulu, kita kongsikan dengan orang. Orang tu amal, dia dapat pahala, kita dapat pahala, tok guru kita pun dapat pahala sebab mengajarkan benda tu kepada kita. Jadi ini adalah antara sebaik-baik sedekah yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam sebuah hadis yang cukup popular, selalu kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Idza mata ibnu Adam inqata'u, putus semua benda. Mati seorang anak Adam, putus semua perkara melainkan tiga: doa, sedekah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Doa daripada siapa? Anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua, ni secara rawak saya beritahu tiga benda ni. Doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah, sedekah, dan juga ilmu yang bermanfaat. Nampak macam tiga-tiga tu benda yang berbeza, tapi sebenarnya semua tu kalau cantum sama aja. Pertama, sedekah. Sedekah kita datang dalam, kita bagi sedekah dalam bentuk ilmu, bagi manfaat kepada orang. Dah masuk dah dua. Kemudian kita kongsikan pula dengan orang yang dekat dengan kita. Tak lain tak bukan, antara yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Kalau kita baik dengan orang luar pun, tapi kalau dengan keluarga sendiri kita tak baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Ini bukan orang yang baik. Yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sebab tu Rasulullah SAW pun juga pernah sebut dalam sebuah hadis, hadis 1 dinar tu. Mungkin kita pun pernah dengar. 1 dinar, Nabi Muhammad SAW sebut apa? 1 dinar kau belanjakan untuk perang. 1 dinar kau belanjakan untuk membebaskan seorang hamba. 1 dinar kau gunakan untuk jalan Allah. Yang paling besar tu adalah 1 dinar yang kau belanjakan untuk ahli keluarga. Yang ni paling besar ganjaran pahala dia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga benda tadi tu, ilmu bermanfaat boleh datang dalam bentuk sedekah, dan bila kita kongsikan anak-anak kita amal, ia merupakan doa bagi kita. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin, dan setiap orang itu akan dipersoalkan tentang perkara yang dia pimpin kelak. Dan tidaklah seseorang itu akan menanggung dosa orang lain. Bukannya bila anak dia buat dosa, dia akan dapat sebahagian dosa, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam Quran pun ada sebut bahawa seorang manusia dia tak akan tanggung dosa manusia yang lain, tetapi dia akan dipertanggungjawabkan. Bukannya dosa tu dia ambil, tapi dia akan dipersoalkan. Allah akan tanya nanti, waktu kau boleh ajar anak-anak kau boleh ajar isteri kau boleh ajar sahabat-sahabat kau jadi baik, kau tak buat, kenapa? Itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud kita ambil dosa dia, tidak, tapi Allah akan persoalkan. Tu warm up, tak masuk tajuk lagi, insya-Allah. Jadi seperti biasa, kitab kita mengenai indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak sekali yang dinyatakan dalam berpuluh-puluh ribu hadis. Dalam kitab ni hanya ada segelintir saja. Moga-moga kita dapat, walaupun sikit, dapat kita amalkan, insya-Allah. Sebelum ni kita dah bincang tentang banyak tajuk, dan hari ini insya-Allah, alhamdulillah, yang last tu dah habis dah, bab sabar tu. Ni baru masuk tajuk yang baru, berkata yang baik, memuliakan tetamu, dan menghormati jiran tetangga. Dalam tajuk seterusnya disebut tentang tiga benda. Mengapa tiga benda ni? Kenapa tak buat satu-satu? Pasal apa penulis buku ni tak kata berkata yang baik satu, muliakan tetamu satu, menghormati jiran tetangga satu? Kenapa dicampurkan tiga benda ni? InsyaAllah lepas ni akan diterangkan. Pertama, berkata baik. Sebelum kita masuk pada buku ni, nak tahu orang Muslim tu baik ke tak baik, tengok kata-kata dia. Tak ada istilah. Ada setengah orang dia kata apa? Mulut dia jahat, hati dia baik.
Tak mungkin dua benda baik dan buruk dapat duduk sekali. Tak mungkin orang yang mulut dia jahat, hati dia baik. Orang macam ni tak ada. Sebab apa? Yang ada hanyalah orang yang kasar, tegas, tetapi hatinya baik, wujud. Sebagaimana siapa? Sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Umar. Orangnya keras, orangnya kasar. Kalau pergi solat bawa pedang. Ada diriwayatkan kalau dia nampak sahabat-sahabat duduk solat soft tak rapat, dia letak pedang kat tengah-tengah, dia tolak. Terkejut sahabat tengok pedang Sayyidina Umar. Dia kenal dah pedang Sayyidina Umar. Keras, tegas, tapi hati dia baik. Tidak mungkin orang yang mulut dia jahat, hati dia baik, tak boleh duduk sekali. Rasulullah SAW sendiri sebut, bukan saya sebut. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam, yang sebenar-benar Islam itu man salimal muslimuna, yang menyelamatkan saudara Islam dia, min lisanihi wa yadihi, daripada kejahatan lidah dan juga tangan dia. Ini baru sebenar-benar orang Islam. Dia tak buat sesuatu yang menyakitkan saudara dia, baik dalam bentuk percakapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Nah, ini yang Rasulullah SAW sebut. Yang lebih itu nanti insya-Allah kita korek lagi dalam kitab ni nanti. Yang kedua, memuliakan tetamu. Muliakan tetamu ni nanti kita akan korek lagi. Dia datang daripada dua sudut. Pertama, yang datang sebagai tetamu. Kedua, yang menyambut tetamu. Dua-dua ada adab dan ada kewajipan dia. Yang nak tak nak kena buat kalau nak digelar sebagai seorang Islam yang sempurna dan lengkap. Kita selalu beritahu kat orang, kau kena jaga tetamu, muliakan tetamu. Tapi kadang-kadang kita sebagai tetamu kurang adab kita bila datang kat rumah orang. Yang ni pun kita nak kena jaga. Kita rasa nak dihormati sebagai tetamu, tapi adab sebagai seorang tetamu datang ke rumah orang pun kena ada. Sebab tu benda ni bercampur kali. Berkata yang baik disebut awal-awal tadi. Nah, mungkin pada kita gurau tak? Kadang benda ni kadang-kadang berlaku. Kita gurau tu tak ada masalah. Rasulullah SAW pernah bergurau dengan sahabat-sahabat dia. Tapi itu orang keadaan, waktu dan semasa. Kadang kita pergi rumah orang, kan Rasulullah SAW ajak apa? Bila bertandang ke rumah orang, bagi salam 3 kali. Pertama tu kuat, kedua tu perlahan sikit, yang ketiga tu lagi perlahan. Yang orang kita terbalik, hak pertama tu perlahan, hak kedua tu naik satu volume lagi, hak ketiga tu paling kuat. Terbalik. Nabi sebut, kenapa? Sebab Nabi tahu. Kenapa Nabi bagi tahu ni kepada orang yang bertandang ke rumah orang? Ada setengah orang tak mampu nak terima tetamu. Benar kata baginda Rasulullah SAW, tetamu datang tu membawa rezeki, membawa rahmat, membawa berkat. Tetapi tidak semua orang mampu menerima tetamu. Bukan mampu dalam bentuk kewangan sahaja, kadang-kadang mampu dalam bentuk masa. Dia sibuk bekerja Isnin sampai Jumaat, tiba hari Sabtu itulah dia nak spend masa dengan keluarga dia. Tiba ini duk tak duk bagi tahu, sampai tak bagi tahu, tak maklum apa. Tak maklum apa bagi tahu, bagi salam pula. Assalamualaikum. Hak pertama tu pelan, hak dua makin kuat, tiga makin kuat, terbalik ikut. Hak Nabi kata pertama kuat, kedua perlahan, tiga perlahan. Ada pula tu dia nampak ada orang kat dalam. Dia tahu dah orang tu tak nak buka pintu. Dia ni sibuk kat dalam ni, mungkin dia ada urusan. Assalamualaikum. Ternampak bayang. Aku tahu ada orang kat dalam. Jangan tegur pula. Ada sebab lah dia tak buka tu. Tu adab sebagai tetamu pun kena jaga. Kita terbalik ikut panggil pula, aku nampak. Antara orang yang jaga adab ni sungguh-sungguh siapa? Selain pada baginda Rasulullah SAW, bab bertandang ke rumah orang ni. Zaman saya dulu ada. Zaman sekarang dah kurang, saya jarang jumpa dah. Zaman sekarang mungkin ada tapi tak datang ke rumah saya. Dulu ada kumpulan-kumpulan tabligh yang datang rumah ke rumah. Alhamdulillah, cukup jaga adab dia. Dia datang rumah, Assalamualaikum. Kedua, Assalamualaikum. Dia tahu dah kadang kita dah. Kadang dia nampak dah. Kalau orang lalu, saya duduk belah Kedah dulu, tabligh ni memang selalu dia datang. Kadang ada orang nampak tabligh datang, tutup pintu tu. Tabligh mai dah. Orang tabligh ni pun nampak. Tapi tak adalah dia paksa, kami nampak dah tadi, cuba buka tengok. Tak ada, dia tak paksa.
Sebab tak semua orang bersedia nak menerima tetamu. Adab jadi tetamu pun ada. Jangan kita rasa seronok nak dimuliakan sebagai tetamu. Kita adab sebagai tetamu pun ada. Berkata yang baik, dah elok kita datang, orang tu datang, mai silakan duduk, jamu makan, jamu minum. Mulut pula tak jaga. Elok minum, ayak ni tawak je, rumah hang tak ada gula. Ini bahaya. Ustaz, kami memang gurau macam tu. Dalam gurau, dalam 10 orang kat situ, kalau rumah tu, ahli rumah ada 5 orang, mungkin 4 orang tak terasa, tiba seorang terasa. Siapa? Yang tukar bancuh ayak, isteri dia. Agak-agak macam mana nak jawab macam tu depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Rasulullah SAW sebut apa? Ada orang akan muflis depan Allah. Sahabat tanya, muflis tu? Nabi tanya kat sahabat-sahabat, tahu tak orang muflis tu siapa? Sahabat-sahabat jawab, muflis ni orang yang tak ada harta. Rasulullah jawab apa? Itu muflis dunia. Nak tahu tak orang muflis ni macam mana? Macam mana ya Rasulullah? Orang muflis ni nanti dia duduk depan Allah, dia bagi pahala solat, dia bagi pahala puasa, dia bagi pahala zakat, dia bagi pahala haji. Semua pahala dia tunjuk ke Allah. Allah buat apa? Allah ambil pahala dia ni bagi ke orang, ambil pahala dia ni bagi ke orang. Bila Nabi sebut macam tu, terkejut sahabat. Kenapa? Allah bagi ni orang yang dia pernah disakitkan waktu dia duduk kat dunia dulu. Baik sakit dalam bentuk sakit hati ataupun dia sakitkan dalam bentuk perbuatan. Allah bagi pahala mereka ni kepada orang yang pernah disakiti waktu dia duduk kat atas muka bumi dulu. Tak cukup dengan tu. Jikalau kata baginda Rasulullah SAW, kalaulah pahala dia ni dah habis, Allah ambil, orang yang disakitkan dulu ramai lagi. Pahala nak bagi dah habis dah. Allah ambil dosa orang-orang yang dia pernah sakit ni, bagi kat dia. Ini orang muflis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hidup sebagai seorang Islam ni kena jaga. Lidah kena jaga. Bertandang tetamu tu pun kena jaga. InsyaAllah tu baru permulaan dia. Menghormati jiran tetangga. Rasulullah SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, ada 3 benda yang membuatkan seseorang tu bahagia hidup di dunia. Salah satu dia apa dia? Jiran tetangga yang baik. Dalam hadis tu sebut 3 benda, tapi saya sebut satu. Sebab lagi 2 tu tak masuk dengan ni. Ni yang satu. Salah satu apa dia? Antara kebahagiaan seorang manusia di atas muka bumi ni adalah mempunyai jiran yang baik. Antara salah satu kesengsaraan orang yang hidup di bumi ni adalah mendapat jiran yang tidak baik. Sebut pasal jiran, punyalah Rasulullah SAW nak suruh kita jaga hati jiran. Sampai ke tahap jiran ni kalau dia makan pun ada ketika, ada waktu dia. Kita bawa balik makanan pun ada adab dia. Pancana jiran nampak dan sebagainya. Semua ni ada dikongsikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu dia punya highlight depan dulu. Kita tengok kita nak tulis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dinafikan bahawa mengucapkan perkataan yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga adalah tindakan yang memberi kesan positif baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Ketiga-tiga perilaku mulia ini selalu ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menganjurkan supaya manusia mempunyai kepribadian dan juga akhlak yang mulia. Perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut selalu terjaga dan kemurahan hati terhadap orang lain menjadi tradisi umat manusia. Tradisi umat manusia, bukan untuk orang Islam saja. Nabi suruh kita jaga mulut, jaga perbuatan, bukan sekadar kepada orang Islam sahaja, kepada seluruh umat manusia. Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan hadis yang menerangkan pentingnya 3 perilaku mulia ini daripada Abu Hurairah, yang mana ia bermaksud, ini diambil daripada kitab Al-Adab, daripada Sahih Al-Bukhari. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan yang baik, lebih baik dia diam sahaja. Sesiapa beriman dengan Allah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Mengapa digabungkan 3 tajuk ni? Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, 3 ni dia rangkumkan sekali. Pertama Nabi sebut bab mulut bercakap, kedua Nabi sebut tentang memuliakan jiran tetangga, ketiga tentang memuliakan tetamu.
Hadis ni pun popular dah. Selalu kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakap benda baik ataupun duduk diam. Imam Asy-Syafi'i adalah antara imam yang diberitahu oleh sahabat-sahabat dia. Imam Syafi'i adalah salah seorang imam yang jarang berkata-kata, jarang buka mulut. Pernah satu ketika kawan dia atau sahabat dia tanya pada Imam Syafi'i, kenapa engkau ni jarang berkata-kata? Apa jawab Imam Syafi'i? Aku ni jarang bercakap sebab aku takut kalau aku buka mulut, aku akan cakap benda yang tak perlu. Kalau benda tu tak ada kepentingan, maka aku takkan cakap tentang satu perkara. Imam Syafi'i seorang yang ilmu dia sangat tinggi. Takut nak buka mulut, takut dia cakap benda sia-sia. Padahal kalau nak disebutkan benda yang baik, punya banyak lagi benda Imam Syafi'i baik boleh sebut. Macam tu pun Imam Syafi'i takut nak buka mulut, takut keluar perkataan sia-sia. Apa jadi dengan dunia kita sekarang? Dunia kita sekarang kalau boleh tiap hari nak bercakap. Nah, ada satu isu dia nak cakap je panjang. Ada satu isu Imam Syafi'i tu kalau benda tu tak ada kepentingan, dia tak akan sebut. Kita kalau boleh semua benda kita nak bagi tahu kat orang. Sekarang ni pula zaman media sosial, semua benda kita kongsi dengan orang. Nah, sebab tu kena berjaga-jaga. Boleh jadi handphone ni yang mendekatkan yang jauh, suatu hari nanti boleh menjauhkan yang dekat. Itu bahayanya bila kita salah guna. Bukan masalah teknologi, masalah bila kita salah guna. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengulas hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Katanya hadis di atas adalah salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kategori jawami'ul kalim, singkat namun padat maknanya. Hadis tersebut menyentuh 3 hal sekaligus yang mencakupi kemuliaan perilaku dan juga sopan santun dalam berbicara. Antara kosakata yang terdapat dalam hadis tersebut yang perlu kita bincangkan di sini adalah pertama, yu'minu, yang bermaksud beriman. Keimanan yang dimaksudkan di sini adalah keimanan yang sempurna, yang dapat menyelamatkan diri daripada sesaan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai redha-Nya. Inti kepada keimanan adalah keyakinan dan juga kepatuhan. Inti kepada keimanan ini adalah keyakinan dan juga kepatuhan. Ini jalan nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Quran, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada segolongan manusia ini, mereka mengorbankan diri mereka semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu pula sangat kasih terhadap hamba-hambanya. Setiap kepatuhan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat dia memang memerlukan pengorbanan. Kalau tak besar, kecil. Pengorbanan inilah yang membuatkan kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam benda tu kecil, tapi semua ni bermain dengan keimanan yang ada dalam hati. Dan hati kita ini dididik dengan apa perbuatan yang kita buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis, mafhumnya dalam diri seorang manusia itu ada seketul darah namanya hati. Baik hati itu, baiklah orang dia. Buruk hati itu, buruklah orang dia. Nah, baik hati itu baik dia, buruk hati itu buruklah orang dia. Dan hati ini perlu dididik, dia takkan terus baik. Perlu dididik dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tengah sibuk bawa kereta kan, tengah bawa kereta, tiba ada kereta lalu, ada cross kat depan, zoom. Mulut ni nak keluar dah macam-macam perkataan dah. Nak sebut dah.
tahan. Tu pengorbanan. Sebab nak patuh Allah. Kalau aku cakap ni pun tak guna. Sebab Nabi ajak jaga mulut. Tenang, sabar. Ini semua memerlukan kepatuhan. Dan juga memerlukan keyakinan hati. Benda inilah yang mendidik hati kita jadi manusia yang baik. Nampak macam kecil je. Alah, saya bawa kereta seorang-seorang. Bukan ada orang dengar pun. Tapi bila kita didik hati kita dengan benda yang baik, insya-Allah ia akan jadi perkara yang baik. Sebab tu dalam hadis Nabi dulu ada sebut tentang halawatul iman, kemanisan iman. Dia tak akan datang sendiri, dia datang dengan didikan. Kita buat benda baik selalu, kita akan dekat dengan kebaikan. Kita pun ada sahabat-sahabat, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita ada kawan-kawan sekeliling kita. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma shalli la yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Walaupun Rasulullah sebut Allah tak pandang seorang tu pada luaran dia, Allah pandang pada hati dan juga amal dia. Walaupun Rasulullah sebut sedemikian, tapi kita ada sahabat-sahabat, kita sendiri boleh nampak macam mana perilaku sahabat-sahabat kita yang jaga solat dengan tak jaga solat dia, tak mungkin sama. Orang yang jaga hubungan dia dengan Allah dan orang yang tak jaga langsung solat dia. Solat ikut suka, ikut waktu, ikut rasa bila ada orang tengok. Dan solat dengan rela, tak kira lah orang tengok ke tak tengok ke, dia tetap solat. Dua jenis manusia ni kita boleh nampak sifat dia tak mungkin sama. Tak mungkin sama orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang menjauhkan diri dengan Allah. Baik perbuatan dia, baik pemakaian dia, baik cara dia bercakap dengan orang, tak mungkin sama. Dan juga gaya hidup dia. Nah, kosa kata yang kedua selain daripada yu'minu tadi tentang keimanan, yakni keyakinan dan juga kepatuhan pada Allah, yang perlu diperhatikan adalah perkataan yaumul akhir, iaitu hari akhirat, hari kiamat, yang mana semua amal perbuatan manusia akan diberi balasan. Fal yukrim jarahu, yakni memuliakan jiran tetangga adalah kosa kata penting yang lain. Itu nanti. Nah, hak sebut yaumil akhir, yang mana semua amal perbuatan manusia itu akan diberi balasan. Tiap malam kita dengar imam baca surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya diciptakan mati dan hidup dan sebagainya. Allah akan cek, uji, tengok macam mana. Semua ini akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ayat tu punya Allah emphasize the word. Tak maaf, saya kat Isyak cakap orang putih. Nah, Allah emphasize ayat tu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Tak cukup dengan liyabluwakum, Allah tambah lagi ayyukum supaya kita faham. Allah ciptakan mati dan hidup supaya Allah akan menguji kamu. Ayyukum, setiap satu daripada kamu yang mana paling baik amal dia. Setiap satu Allah bagi tahu. Amalan seseorang ni bukan dikira daripada kumpulan, bukan dikira daripada dia duduk dalam kumpulan yang mana semata-mata. Allah cek satu persatu. Baik orang muda, baik orang tua, baik remaja. Setiap seorang tu Allah akan cek. Nah, fal yukrim jarahu, macam saya sebut tadi, memuliakan jiran tetangga adalah kosa kata penting lain yang mempunyai hati. Hendaklah orang tersebut berusaha melakukan kebaikan untuk jiran tetangganya, dan pada waktu yang sama menahan diri. Ni paling berat. Tak apa, nanti kita korek sikit. Menahan diri daripada melakukan hal-hal yang merugikan, mengganggu dan menyakiti jirannya. Berusaha melakukan kebaikan, insya-Allah hari ni ramai orang boleh buat kebaikan pada jiran-jiran dia. Yang susah nak buat kadang-kadang apa dia? Menahan diri daripada melakukan hal-hal yang merugikan dan juga mengganggu dan menyakiti jiran tetangga. Menahan diri bila jiran tetangga buat satu perkara yang tak baik kepada kita, apa yang patut kita buat? Nak tahan diri itu yang paling susah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut, yang saya sebutkan awal tadi, bila kita dapat jiran yang baik, ini adalah tanda seorang itu dia akan hidup bahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau, jiran kita baik, hidup kita baik.
Tapi kalau kita dapat jiran yang buruk, insya-Allah hidup kita pun akan jadi susah. Semua benda tak kena. Dia tengok, sebab jiranlah manusia yang paling dekat dengan kita selain daripada keluarga kita sendiri. Kadang-kadang jiran kita lebih kenal perangai kita di luar berbanding keluarga kita yang duduk jauh daripada kita. Sebab bila keluarga datang, perangai dia berubah. Pun ada juga. Itu nanti kita sambung lebih panjang lagi, insya-Allah. Kosa kata keempat, yang ketiga tadi tentang memuliakan jiran tetangga. Kata kosa keempat yang perlu disentuh adalah fal yukrim dhaifahu, memuliakan tetamu, iaitu salah satunya dengan menyajikan hidangan kepada tetamu dan melayan mereka dengan baik. Menyajikan hidangan kepada tetamu dan melayan mereka dengan baik, semampu mana yang mampu dibuat oleh kita. Fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu mana kamu. Hak inilah paling terbaik aku boleh bagi kepada tetamu aku pada waktu ni, bagilah. Sebab tu saya kata adab dua-dua kena jaga. Hak tetamu pun waktu orang bertandang ni, bagilah yang terbaik. Yang jadi tetamu ni pun waktu datang bertandang, tunjukkanlah akhlak yang paling baik. Kalau tetamu tu bagi ayak sirap, nah sirap, alhamdulillah, terima kasih. Sebab tu orang dulu-dulu dia punya adab cukup tinggi. Antara orang dulu dia adab dia macam mana? Bila orang, sampai sekarang kita duk amal juga, bila orang datang hantar ayak, nah minum, Allah, buat susah-susah ya. Takkan kita cakap buat susah-susah, orang tu kata memang susah pun, orang tu ambil dia bawa masuk dapur balik dah. Dia tetap akan layan kita juga. Tak apa, senang ni. Pun kadang dia bawa keluar makanan, ya Allah, apa ni masak buat susah ya. Tak apa, bagi. Nampak permainan kata-kata tu yang nak menjaga hati orang yang ni. Bukannya bila orang bagi makanan, nah makan, sampai pun kat setengah jam duduk baru sampai makanan. Hak ni pun kena jaga. Jaga mulut. Ustaz, kami memang gurau macam tu. Ada gurau kadang orang terasa. Mungkin hak jamu tu tak terasa. Suara dengar dekat dapur, hak tengah masak berhempas pulas dekat dapur tu paling susah. Sebab tu minta maaf lah saya sebut ni. Kalau ada abang-abang terasa, pakcik-pakcik terasa, ni teguran untuk saya, diri saya sendiri juga. Dulu popular viral Malaysia, dia selalu sebut apa? Ada satu popular viral kat Malaysia ni apa dia? Beras kita beli. Punya banyak pernah jumpa dengan saya pun ada. Datang komplain, Ustaz, saya dah beli, tinggal masak je. Ada setengah orang sebut macam tu. Lelaki biasalah, sama saya pun kena kat batang hidung sendiri juga. Saya beli dah, suruh masak je. Itu pun kadang-kadang saya geram betul, masak punya lambat. Bang, tahu tak apa yang lebih senang daripada masak? Suruh tu senang, masak susah. Kalau ada abang-abang tukang masak ni, tanyalah hak mereka. Sebelum masak nak kena potong bawang dulu. Dah potong bawang nak kena tumis, lepas tumis nak kena masuk. Bukannya barang tu sampai orang rumah kita campak semua siap. Dah. Waktu potong bawang, landas tu kena cuci. Orang Kedah panggil landas, orang KL saya tak tahu panggil apa. Tempat potong tu kan, landas tu kena cuci. Lepas habis masak, kuali tu kena basuh. Lepas jamu, suami habis makan, alhamdulillah suami kadang dia bagus. Ada yang tu dia bawa pinggan sendiri, dia pergi basuh. Ada setengah pinggan tinggal atas meja pun ada. Ada setengah bangun pergi basuh tangan pun tak ada. Isteri punya sayang, letak air basuh tangan depan mata. Itu pun kadang-kadang dia boleh sebut, saya ni beli, tinggal nak masak je, susah. Sebab tu dalam rumah tangga tu, bila dalam ayat Al-Quran disebut apa? Sediakan dua benda, mawaddah warahmah, kebahagiaan dan juga rahmat. Apa yang mampu kita buat dia rasa bahagia, dan dia akan buat apa yang dia mampu buat kita rasa bahagia. Melalui pengamatan sekilas sahaja, kita dapat menyimpulkan bahawa hadis tersebut mempunyai makna yang dalam dan mengandungi nasihat dan petunjuk yang berharga. Antaranya, nombor satu, antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah selalu menghiasi mulutnya dengan kata-kata yang baik dan menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk.
Menjaga tutur kata adalah kebajikan yang besar manfaatnya kepada diri orang yang menuturkannya dan orang yang mendengar. Yang sebut ada manfaat, yang dengar juga ada manfaat. Tolong buang satu sifat yang mengatakan, tolong buang satu sifat. Ustaz, saya tak nak jadi hipokrit, mulut saya memang macam ni, orang kena terima. Saya tak nak jadi hipokrit, saya perangai saya memang macam ni, mulut saya memang cakap, kalau saya cabut tu bagi tu biasa, orang pun kenal saya dah. Saya tak nak jadi hipokrit. Jawapan dia apa? Dia jawab apa agak-agak? Senang jawapan dia. Lebih baik jadi hipokrit daripada jadi munafik. Munafik ni apa dia? Dia cakap, dia tak buat. Dia cakap dia beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, tapi Nabi suruh dia buat, dia tak nak buat. Ini orang munafik. Nabi kata jaga mulut, dia tak nak buat sebab dia takut jadi hipokrit. Tak apa, jadi hipokrit pun tak apa bang. Asalkan jangan jadi munafik. Kita rasa macam nak mencarut, nak cakap benda tak elok, tapi tahan. Mungkin itu kalau setengah orang menyifatkan benda tu sebagai hipokrit, tetapi dia sedang menjaga iman dia. Dia nak jaga kata-kata dan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar pi orang kata hipokrit pun, aku tak nak jadi munafik. Oleh kerana itu, dalam hadis yang disebutkan sebentar tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan hal tersebut kepada kita, dan baginda menegaskan bahawa antara tanda kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang adalah dia selalu menghiasi mulutnya dengan perkataan-perkataan yang bermanfaat bagi kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Itu yang saya sebut tadi. Bila kita duduk dengan sahabat-sahabat kita, orang yang jaga hubungan dengan Allah, dia akan jaga segala-galanya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang beriman itu udkhulu fis-silmi kaffah, dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan dia masuk Islam ni sekadar pada mengucap 2 kalimah syahadah, solat semata-mata, tak. Dia masuk secara keseluruhan. Kelakuan dia, percakapan dia, perbuatan dia. Kadang-kadang dia ada satu pepatah bahasa Inggeris, dia sebut apa? Sometimes action speak louder than words. Kadang-kadang perbuatan kita ni lebih menggambarkan macam mana hidup seorang Islam bila kita tunjukkan macam mana apa yang kita buat dalam bentuk perbuatan kita, lebih melambangkan keislaman kita. Itu yang sebut masuk Islam secara keseluruhan, bukan sekadar pada solat zakat saja semata-mata. Itu yang Aisyah radhiyallahu anha, bila sahabat-sahabat tanya pada dia apakah itu akhlak Nabi, Aisyah radhiyallahu anha jawab jawapan dia pendek, tapi sahabat-sahabat faham semua. Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bila sahabat-sahabat dengar, faham semua. Maknanya Nabi nak buat apa-apa, dia akan rujuk Allah suka ke tidak, Allah berkenan ke tidak. Itu adalah akhlak orang yang baik. Sebab tu orang yang jaga keimanan dan keislaman dia ni tak sama dengan orang yang tak jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, pada waktu yang sama, seseorang harus menahan diri daripada mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan sakit hati atau kerosakan lainnya. Lebih-lebih lagi kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang bermaksud iman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila hatinya telah lurus, yakni bersih, dan hati seseorang tidak akan lurus. Nabi kata tak sempurna iman selagi hati dia tak bersih. Macam mana nak dapat hati yang bersih? Seseorang tidak akan lurus, yakni hati dia tak akan bersih, kecuali apabila lisan dia telah terjaga daripada ucapan-ucapan yang kotor dan juga keji. Nabi bagi tahu 2 benda kat situ. Dia bagi
persoalan dan dia bagi jawapan. Dia kata persoalan yang pertama, seseorang itu takkan sempurna keislaman dia sampailah hati dia lurus. Yang bermaksud lurus tu adalah bersih dan suci. Dan Nabi sebut juga takkan bersih dan suci hati seseorang ni melainkan dia jaga lisan dia daripada ucapan-ucapan yang kotor dan juga keji. Sebab tu mulut tu betul-betul kena jaga. Rasulullah SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, mafhum dia saya cerita supaya mudah kita faham. Dia duduk dengan sahabat-sahabat, dia kata apa? Nak tahu tak pada tubuh badan seorang manusia ni ada satu bahagian, kerananya dia masuk syurga, kerananya juga dia masuk neraka. Sahabat tanya, apa? Rasulullah SAW sebut ini sambil menunjukkan jari telunjuk baginda ke mulut baginda. Di antara hidung dan juga janggut dia, ni mulut ni. Kerana mulut seseorang tu boleh masuk syurga, Nabi sebut. Kerana mulut juga seseorang tu boleh masuk neraka. Amanah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita mulut ni. Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Seseorang hamba tidak akan sampai pada tingkat keimanan hakiki kecuali setelah dia mampu menjaga lisan dia. Maksudnya adalah hingga dia mampu menahan mulutnya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan benda ni saya sebut tadi, kepatuhan ni perlukan pengorbanan. Nak tahan diri ni berat kadang-kadang. Tapi itulah nama dia pengorbanan. Menahan diri daripada menyebut perkataan-perkataan yang tidak baik dan juga tidak bermanfaat. Banyak perkataan yang tidak berguna adalah sumber kepada malapetaka. Sebaliknya, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan kotor dan dosa adalah sumber keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang bermaksud antara tanda keislaman seseorang itu sudah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Banyaklah perkara tersebut, tapi hari ini menceritakan tentang mulut. Bila dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Yang tidak berguna salah satu dia bila diriwayatkan dengan mulut ni adalah apa? Perkataan-perkataan yang tidak baik dan tak mampu bagi manfaat kepada orang sekeliling. Sampai dia boleh tolak benda tersebut, barulah dia ni dapat menjadi seorang Islam yang baik dan sempurna. Membicarakan hal-hal yang tidak berguna dapat menghapuskan pahala amal kebajikan dan menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga. Apabila seseorang Muslim itu berbicara, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Apabila dia yakin kata-katanya membawa kebaikan dan pahala, bolehlah dia mengatakannya. Tok guru saya pernah pesan dekat saya 3 perkara. Nah, dia kongsikan dengan saya, dia nasihat kepada saya. Hari ini saya kongsikan dengan tuan-tuan pula. Harap-harap bila tuan-tuan dapat amal, dapat kongsi dengan orang, tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat sebahagian. Tok guru saya yang kongsi kat saya dulu pun dapat sebahagian. Tok guru dia pun dah angkat dan sebagainya. Tok guru saya pernah pesan saya 3 benda. Safwan, ada orang bila buka mulut, dia bila bercakap ada 3 jenis. Dia sebut kat saya, agak-agak entah yang mana. Disebut kat saya. Pertama, ada orang bila bercakap dia gunakan lidah. Kedua, ada orang bila bercakap dia gunakan akal. Ketiga, ada orang bila bercakap dia menggunakan nafsu. Tok guru saya pesan benda ni kepada saya. Nah, dia terang kat saya. Pertama, ada orang bercakap dengan lidah. Apa yang dimasukkan bila disebut macam tu, dia tok guru saya sebut, ada orang bercakap dengan lidah, dia tak fikir dah apa orang rasa. Yang penting lidah dia sebut dia keluar. Cakap pam. Orang nak terasa ke, orang nak terima ke, orang nak tolak ke, benda tu betul ke, benda tu salah ke, mulut dia tu tetap dia nak cakap. Ni orang yang bercakap dengan lidah. Dia sebut kat saya, tok guru saya.
Dia suruh saya nilai sendiri. Saya tak boleh nilai tuan-tuan. Tuan-tuan yang boleh nilai diri tuan-tuan sendiri. Sebab tu dia kata agak-agak entah yang mana. Itu pertama, orang bercakap dengan lidah. Kedua, ada orang bercakap dengan akal. Orang bercakap dengan akal ni macam mana? Apa yang ada di pemikiran dia, yang tu dia keluarkan tu. Yang lisan tadi tu, kadang-kadang benda tu tak sempat masuk sini, dia keluar kat sini dulu. Bila dah keluar, baru menyesal. Alamak, saya tak sengaja, saya tak ada niat pun nak cakap benda macam tu. Tuan-tuan, tak ada istilah perkataan keluar pada mulut, niat tak ada. Setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW sebut apa? Innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu bermula dengan niat. Bila kita nak cakap sesuatu, niat tu dah ada, dah nak cakap. Bukan dia tak berniat nak sakitkan hati. Tak. Dia tak sangka benda dia cakap tu orang tu sakit hati. Itu yang betul dia sebenarnya. Bukan dia tak niat nak sakitkan hati. Dia tak sangka benda dia cakap tu boleh sakitkan hati orang. Itu ada orang main lepas je lidah. Ni orang cakap dengan akal, apa datang dalam otak dia, dia sebut je. Rasa ni aku sebut. Aku rasa aku tak puas hati yang ni, aku sebut. Ada orang yang ketiga. Siapa orang ketiga? Orang yang bercakap dengan hati. Dan biasanya hati ni, Tok Guru saya sebut dulu, dia didorong oleh keimanan. Bila dia nak cakap, dia tanya hati, dia tanya imannya dulu. Sesuai ke tak aku nak sebut pasal benda ni? Okey. Muhammad. Tadi saya sebut 3 benda tadi dah. Yang ketiga tadi, ada orang bila bercakap dia menggunakan hati. Bila dia nak cakap, dan hati ini didorong dengan nafsu dan juga iman. Kalau iman yang menguasai diri dia tu lebih kuat daripada nafsu, maka terkawallah kata-kata yang keluar daripada lidah dia, daripada lisan dia. Jika nafsu itu lebih daripada kekuatan iman dia, maka perkataan yang didorong oleh nafsu itulah yang keluar daripada mulut dia. Tok Guru saya sebut, entah yang mana. Jadi saya tanya soalan yang sama pada hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian hari ini pun sama. Muhasabah diri sendiri, agak-agak kita yang mana? Adakah lidah kita didorong oleh kata-kata kita, didorong oleh lidah, didorong oleh akal, ataupun didorong oleh hati? Nah, iya, iya, baik, baik, baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sahabat kita tanya tadi, kalau dia tengah marah, dia marah kat orang tu, betul dia minta maaf balik, macam mana ada? Tak nak bergaduh dengan orang tu, walaupun maaf tu tak ikhlas. Tak apa-apa, betul. Minta maaf, hati dia tak ikhlas, tapi dia minta maaf juga. Saya suka soalan tu. Kita marah ni, lepas tu kita dah marah, tapi kita minta maaf juga. Walaupun orang tu salah, kita tak minta maaf juga, walaupun hati kita seberat. Baik, Rasulullah SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, syurga ni untuk orang marah. Sahabat tanya, mengapa syurga untuk orang marah? Rasulullah SAW sebut apa mafhumnya? Kenapa disebut syurga untuk orang yang marah? Syurga ini adalah untuk orang yang ketika dia marah, dia boleh mengawal nafsu amarah dia. Dia keadaan marah, dia tetap minta maaf. Keikhlasan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tutup aurat tak ikhlas, berdosa tak? Tak dosa ya tak? Pahala kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup aurat, hati tak ikhlas. Perempuan muslimat contoh dia pakai tudung, dia tutup tapi hati tak ikhlas. Tak suka lah tutup aurat ni, penat lah, panas. Tak dosa tak? Tak dosa. Buka aurat dengan ikhlas, berdosa. Dia buka tapi hati dia ikhlas, ikhlas lah macam mana pun tetap berdosa. Marah tapi tetap minta maaf. Sebab apa? Kita tak nak panjangkan pergaduhan. Ikhlas tak ikhlas antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjalankan kewajipan dia memaafkan orang lain. Kalau orang tu salah, dia maafkan. Cuma kita faham satu benda aja. Nah, ini untuk peringatan semua. Di waktu kita marah dengan orang, kena ingat ada juga orang yang pernah marah dengan kita. Kita jangan fikir marah kita dengan orang, ada juga orang pernah marah dengan kita. Di waktu kita tak nak maafkan orang, mungkin juga disebabkan itu tak ada orang nak maafkan kita bila kita pernah buat salah dengan dia. Rasulullah SAW sebut apa? Mudahkan satu urusan manusia di atas dunia,
Allah mudahkan 10 urusan dia di akhirat kelak. Mungkin dengan kita memaafkan dia ni, kita mudahkan urusan dia nanti bila dia dengan Allah, Allah akan mudahkan lagi urusan kita bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nah, boleh mana? Jadi insya-Allah nak latih tu memang kadang-kadang sukar. Tapi itu yang saya sebut tadi, pengorbanan. Nak tak nak kita kena train. Sebab kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak lama mana. Walikulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap orang ni, setiap umat ni semua ada ajal dia. Bila sampai waktu dah, la yastakhiruna sa'ah, tak akan dilambatkan walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, dan takkan dipercepatkan walaupun satu saat. Kita hidup atas muka bumi Allah ni tak lama. Mungkin atas dasar kebaikan kita maafkan orang lain, kita buat baik dengan orang, walaupun orang kadang-kadang tak pandang, orang kadang-kadang tak tahu. Percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tahu setiap perbuatan yang kita buat. Khairan yarah, syarran yarah, disebut dalam Quran. Benda baik walaupun sebesar zarah Allah kira, benda buruk sebesar zarah pun tetap Allah kira. Nah, harap-harap perkongsian hari ini sedikit sebanyak dapat bagi ilmu tambahan kepada kita, dan kita dapat kongsikan dengan orang-orang lain sekeliling kita, insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca doa, moga-moga ilmu ni dapat bagi manfaat kepada hidup kita terutamanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la tashba' wa min da'atin la yastajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min al-'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saghatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap saya mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Selesai sudah perkongsian, biar tahu jangan keliru. Sekian saja daripada saya. Aku nuqul li hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.